Okay. Siapa yang ada bersama saya, yang boleh dengar suara saya, boleh tekan 1 Kita sama-sama kita tag kawan-kawan. Kita tolong tag kawan-kawan kita mana yang ada. Okay, terima kasih. Baik kepada. Alright. Jangan saya tag kawan-kawan. Okay, jap. Kita ambil masa dalam 3 minit lagi untuk kita jemputlah kawan-kawan kita semua join Okay, so dalam satu video ni kalau siapa yang pernah dengar lah sebelum ni, saya ulas buku ni dalam 2 video. Maksudnya dalam masa 1 jam lah untuk ulaskan 2 video ni. Tapi kali ni insyaAllah saya akan cuba ulas dalam masa setengah jam saja. So siapa yang baru bersama saya, boleh tak anda komen 1? Anda komen 1. Siapa yang dengar suara saya, anda komen 1. Right? Sekejap. Okay. Siapa yang bersama saya, boleh komen 1. Okay. Alright, terima kasih Puan Siti Anaka. Saya daripada Selangor juga Puan Siti Anaka kan. Okay, tolong tag kawan-kawan kawan. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Right. So first kali saya nak tanyalah semua yang hadir. Okay, saya nak kongsi buku apa? Buku ni. So saya buat ke belakang ke mana ni buku dia. Okay. So question are the answer, Alan Pease. Right. So kalau siapa yang baru first time lah dengar pasal Alan Pease ni, right. So Alan Pease ni dia seorang asalnya seorang usahawan, okay, yang menjual produk takaful ataupun produk insurans ni. So sejak 1976. So maksudnya dah lama lah dalam bidang usahawan ni. Yang menariknya lah, pada tahun pertama tu dia dah berjaya mendapat 1 juta sales. Okay? Tahun pertama. So yang buat setahun terus berjaya terus. Okay. So dalam masa yang sama dia dah kaji lah khusus satu bidang, iaitu body language, okay, ataupun gaya gerak bahasa badan tu sejak 1976 tu sendiri. Maksudnya dulu lagi dia dah study. Dia bukan sekadar dia work on the field, but dia study juga sekali. Dan saya rasa yang satu benda yang sangat-sangat yang pengiktirafan yang sangat bagus adalah ada universiti yang anugerahkan pada dia doctorate. Okay? Walaupun dia tidak pernah melalui mana-mana bidang ataupun tidak pernah melalui akademik punya profession lah, atau akademik punya perjalanan dan courses. Okay? So yang itu saya rasa satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Iktiraf dia punya kepakaran dia.
Right. So yang ni salah satu buku dia, Allen Peace ni. Okay, kalau siapa yang baru nak lalui Allen Peace ni, saya akan cakap this one is the first level. Okay. The second level dia adalah, nama tajuk buku dia adalah The Answer. The Answer tu adalah level kedua dia. Right. So you baca ni, you akan nampak level kedua tu apa maksud dia lah. Okay. Dan kalau siapa yang nak cuba faham lah tentang tentang lainan jantina lah, okay, laki perempuan macam mana, puan-tuan dan perempuan boleh cari buku dia. Okay, sebab dia ada banyak menulis tentang macam mana lelaki dan perempuan, perbezaan dia, dan macam mana you nak bertutur dengan lebih baik lah. Alright. So tu tentang Allen Peace. So dapatkan buku ni buku ni pada tahun 2000. Dan saya alhamdulillah saya dah usahakan untuk terjemahkan lah buku ni, sebab very very good kan. Right. So yang pertama yang sangat-sangat menarik ni, sebab apa? Sebab saya tertarik dengan buku ni. Baca introduction je, okay, dia dah guna perkataan apa, janji. Dia kata kalau anda kan aplikasikan ilmu yang di dalam buku ni for 14 days straight, you akan nampak satu benda yang luar biasa berlaku. Apa kan? Pada peringkat awal apa dia berani cabar begitulah. You amalkan buku ni selama 14 hari saja, you akan nampak result yang sangat luar biasa dalam perniagaan anda. Okay. So masa saya baca tu, wow, hebat sangat ni buku ni. Alright. So saya pun bila baca, saya cakap, oh betul lah, memang sangat-sangatlah hebat. Alright. So insyaAllah kita akan go through within this setengah jam ni, kita akan cuba habiskan semua. So the first, dia semuanya ada 5 bab. Okay, semuanya ada 5 bab. Okay. Bab yang paling penting lah dalam buku ni adalah bab nombor 2, bab kedua, iaitu how to get yes. Macam mana kita nak dapatkan yes bila kita cakap dengan orang lain. Dan dalam sesi video kali ni, insyaAllah saya akan cuba praktikalkan sebaik mungkin, okay, dalam perniagaan kita. Kita tak nak bincang teori-teori banyak sangat, kita nak kalau boleh praktikal. Dan hopefully lah anda semua kat sini boleh kongsi juga pandangan anda. Boleh? Saya tak ada lah sembang seorang-seorang lah. Okay. Right. So at the same time buku ni dia tentang apa? Tema dia lah. Dia tentang macam mana kita nak buat, okay, dan apa yang kita kena buat, dan apa yang kita boleh cakap. Apa yang kita boleh cakap. Itu yang saya suka. Kalau buku tu dia ada kaitan dengan apa you boleh cakap, satu benda yang wonderful. Sebab apa? Sebab susah kita nak jumpa lah praktikal satu buku tu. Banyak yang teori, tapi yang ni memang buku praktikal betul. Alright. So cuba praktiskan for 14 days. Okay, cuba azam sama-sama. Okay, so kita go through satu. Bab yang pertamanya adalah tentang, okay, the first step. Maksudnya sebelum kita nak lalui apa-apa, kita nak lalui perniagaan ke, kita nak buat apa sekali, kita kena faham langkah yang pertama. Okay. So apakah langkah yang pertama ni? Langkah yang pertamanya adalah kita kena faham. Okay, kita kena faham yang dalam kita nak berjaya ni, kita ada undang-undang, kita ada cara orang yang berjaya. Anda nak berjaya, ada cara orang yang berjaya untuk berjaya. Saya lupa saya tak tahu itu. Saya first time saya discuss buku ni bila saya tengok balik lah. 16 April 2020. Okay. So that time masa tu saya masih gold producer. So dah setahun dah rupanya. Okay, setahun 3 bulan. 1 tahun 4 bulan. Setahun 4 bulan lah. Okay. So alhamdulillah lah, masih hidup lagi. Hopefully for the next year kita masih ada lagi lah sini. Okay. Saya iklan sekejap. Okay. So yang pertama yang first step. So first step, saya sebelum apa-apa ni, anda kena ada lalui langkah yang pertama dulu. Okay, dan langkah pertama tu sangat-sangat penting. Orang nak berjaya lah, nak berjaya ada undang-undang je. Antara undang-undang je lah, kena ikut orang yang berjaya lah. Okay. So macam mana orang berjaya tu berjaya? Macam mana orang berjaya tu berjaya? Okay. So antaranya lah, dia ada 5 undang-undang yang buatkan orang berjaya tu berjaya. Itu dia panggil undang-undang yang emas lah. Okay, undang-undang yang emas. Siapa yang kat sini yang berjaya, contoh macam dalamnya ada Emerald Bukhari kan, Hounders Platinum Kak Su tu. Okay. Ni gold producer Kak Nur Patila tu, Diamond Nur Huda. Nama Kak Nur Huda kan. So mesti akan setujulah tentang benda ni. Iaitu apa? Iaitu yang pertama sekali adalah rule yang pertama adalah mesti kena jumpa lebih ramai orang.
Okay, see more people. Jumpa lebih ramai orang. Okay. Siapa yang berdiri cukup lama, dia kata kan, kalau siapa yang berdiri cukup lama dengan anda cerita kat dia. Okay. Untuk kita nak jumpa lebih ramai orang, the first step apa yang kita kena buat adalah jangan assume dengan orang lain. Okay, jangan assume. Jangan assume dia ni tak perlukan duit. Jangan assume dia tak perlukan MOE, dia tak perlukan barang-barang MOE. Jangan assume. Cakap. Okay, bertanya. Cakap dan bertanya. Itu cara untuk kita nak see more people. Rule nombor 2 lah see more people juga. Okay, rule nombor 2 lah see more people juga. Itu apa? Iaitu kita kena ada mindset, kan? Mindset kita apa? Kan, kita boleh jadi seorang presenter yang sangat hebat, kan? Ataupun apa? Bila present tu anda sangat-sangat teruja lah, sangat-sangat hebat lah kalau present, kan? Tapi anda tetap tidak berjaya kalau anda present hebat pun, tapi anda present pada orang yang sedikit. Right? So that's why kejayaan tu datang bila anda present dan terus present. Okay? Anda tak berhenti present, itulah yang berjaya. Okay? Bukannya anda hebat ke tak hebat. Bukan anda tak hebat di sini, semua hebat di dalam ni. Cuma kita present pada orang yang sedikit. Alright? So rule nombor 2, teruskan present. Okay? Yang rule nombor 3 lah pun present juga. Okay? Present juga. Rule nombor 3, Rule nombor 3 lah see more people juga. Okay, kalau siapa ada kelapangan boleh tulis dekat dalam komen tu. Okay, tentang rule ni. Rule pertama nombor 1, 2, 3 see more people. Jumpa lebih ramai orang. Okay. Rule nombor 3 lah jumpa ramai orang, kan? Kita kegagalan kita bukan kerana apa yang kita present tu orang reject, kan? Kegagalan kita adalah kita tak boleh nak jumpa lagi ramai orang. Okay, kita tak jumpa lagi ramai orang. Alright. Selagi kita boleh jumpa lagi ramai orang, selagi itulah kita ada peluang untuk berjaya. Kegagalan kita adalah kita berhenti, itu saja. Okay? Tak ada pun dalam ni yang tak boleh berjaya. Semua boleh berjaya capai diamond, kan? Bezanya lah anda berhenti, anda stop. Itu je beza dia. Okay? So saya ada tulis tentang ni dalam panggil law of detachment. Bila kita kongsi terlalu sikit orang, kita akan bergantung pada seseorang. Bila kita bergantung pada seseorang, kita akan jadi sukar untuk kita nak dapatkan lah, ataupun kita nak closekan dengan seorang tu. Okay, panggil law of detachment. Okay. So dalam mindset kita, orang yang berjaya lah, dia tidak fikir dia buat banyak ke sedikit. Apa yang dia fikir lah, bagaimana nak buat lagi banyak, bagaimana nak buat lagi banyak, buat lagi banyak. Okay. So tu 3 undang-undang tadi. Right, 3 undang. So antara saya bagi tambah satu tambahan, macam mana anda nak atasi untuk boleh jumpa lagi ramai orang adalah anda kena atasi ketakutan diri sendiri. So kena akui, saya ni memang takut, saya ni memang gelisah, dan saya nak mula bisnes MOE ni memang saya rasa takut sikit. Kena akui benda tu. Okay. Tapi bila akui, jangan lari daripada masalah tu, jangan lari daripada ketakutan tu. Face your fear. Jumpa lagi ramai orang. Sebab apa? Sebab dengan kita jumpa lagi ramai orang tu lah kita jadi lagi kuat. Lagi anda lari, lagi ketakutan tu lagi besar, lagi susah untuk kita nak see more people. Alright. So ni 3 undang yang pertama. Kalau anda stop see more people dan jumpa orang yang sama, masa itulah kegagalan dah makin gelap. Right. So nombor 4-nya adalah the law of average. Law of average penting. Okay. Kenapa saya tak close lagi? Contohnya bulan ni ada promosi bulan lepas promosi Animal Sky. Kenapa saya tak boleh close Animal Sky? Tanya balik. Berapa orang kita present? Kita present kat seorang. Okay. Law of average adalah sesuatu yang kita buat dengan satu benda yang kita buat yang sama, dan kita buat dengan cara yang sama, dalam situasi yang sama akan hasilkan result yang sama. Okay. Problem pada orang yang baru lah, mereka ni tak tahu mereka punya law of average. Mereka ni tak tahu apa purata untuk diorang sendiri. Okay. Apa yang buatlah, mereka buat dan berhenti di tengah jalan. Kerana apa? Tak tahu dan tak sedar, kan, adanya sunnatullah. Saya boleh bagi faham sunnatullah ni macam mana lah, ataupun law of average ni macam mana, kalau kita nak kapak pokok lah, kan, kalau kita dapat kapak pokok. Jadi setiap pokok tu dia ada kapakan yang berbeza. Okay. Tapi kalau you jumpa satu pokok yang sama lah, sama diameter dia, anda akan dapati contohnya, kalau pokok tebal ni kali ke-5, insya-Allah dia akan tumbang.
Sama juga dalam kes ni. Okay? That's why 3 rule yang pertama tadi penting. Jangan fikir pasal you buat present hebat ke apa ke, just jumpa lagi ramai orang. Right? Okay? At the same, dari situ you akan tahu berapa you punya law of average. Okay? USTP berapa orang you show the plan? Berapa orang yang you show the plan? Oh, saya show the plan 2 orang. Oh, patutlah tak ada orang join. Kan? Cuba show the plan 10 orang. Lepas tengok balik. Kalau anda dah terlalu banyak show the plan, kan, anda show the plan 30 orang, tak ada orang join, tu kena check balik lah apa yang anda buat. Okay? Maksudnya apa? Maksudnya cara yang anda buat tu lah mungkin ada salah yang kena baiki balik. Alright? So tu namanya law of average. So setiap orang dia ada law of average masing-masing, tak sama. Anda dengan saya tak sama. Mungkin anda lagi hebat daripada saya. Okay? Jadi contoh law of average ni macam mana? Kalau dia cerita dalam ni lah. Okay, dulu ni dia jual sponge. Dia jual sponge. Okay? Jadi dalam dia jual sponge tu, dia dapatilah, kalau dia ketuk pintu orang 10 pintu, dia akan dapati daripada 10 pintu tu 2 orang je beli. 2 orang je beli sebab dia dulu orang susah. Okay, Allen Peace ni orang yang susah asalnya. Jual sponge pintu ke pintu, ketuk. Daripada 10 pintu 2 orang je beli. Kan? Jadi masa tu dia faham. Okey, saya jangan fikir pasal orang tak nak. Jangan fikir dah. Fikir pasal macam mana dapat 10 orang. Pintu mana lagi 10 pintu yang saya nak share. Dia tahu. Dalam share pun sama. Kan? Kalau you tahu you punya law of average 20 orang, just fikir, siapa lagi 20 orang tu? Siapa lagi 20 orang? Like that. Right? So anda boleh faham? Boleh komen faham. 15 minit dah masa saya. Okay. So and then apa yang you buat, you record lah. You dah tahu law of average, you record kan. Okay. So dah bagi tips kan ni. Macam mana you nak semangat kan nak share tu. Okay, kena reject macam mana nak tinggi semangat. Dia kata record, cara nak record tu, okay, you letakkan jumlah duit dalam you punya approach. Contoh kalau satu you share, contoh you close satu e-spring tu, okay, e-spring harga 3,400, you approach kan, set appointment 20 orang, okay, hanya 5 orang saja yang nak sudi nak dengar, okay, dan 2 orang close tapi dia tak baik. 2 orang close, seorang yang baru bayar. Okey, seorang yang baru bayar. So macam mana nak menilaikan kita punya harga perbuatan kita adalah kalau orang yang beli barang tu dikira 3,400. Sebab apa? Dia beli spring harga dia 3,400 contoh. Okey. Dan 2 orang yang close tapi dia tak 2 orang yang close tadi, kan, 2 orang close tadi maksudnya harga dia berapa? Daripada 2 kalau 1 3,400, kalau 2 1,700 lah. Okay. Dan 5 orang yang confirm accept appointment tu maksudnya harga dia 1 anda bagi 5 kan. Dia ratio, kira ratio lah. Jadi kalau 3,400 tu, kalau 2 orang yang anda approach tu, ibarat macam setiap orang yang anda approach tu anda dapat RM170. Ibarat macam tu. Aku approach orang ni RM170 aku dapat ni. Kena share lagi. Setiap orang ni RM170 ni. Set appointment lagi. Ibarat macam tu. Faham? So you akan lagi settled. Alright. Siapa yang nampak boleh tulis nampak. Siapa yang sempat tulis nota, tolong tulis nota lah dalam tu. Okay. And then cuba improve your average. Macam nak improve your average adalah tengok kan berapa lama masa kita ambil untuk kita nak present, betul. Kalau kita present seorang tu 3 jam, boleh tak kita nak pendekkan masa? Sama juga kita contact invite. Kalau contact invite tu kita ambil masa 5 minit, boleh tak nak pendekkan masa? Okay. So improve average kita dengan kita pendekkan masa. Kita cerita yang padat contoh. Okay. Saya boleh present spring dalam masa 35 minit, paling laju. Siap demo semua sekali. Okay. Sebab apa? Saya present benda yang penting, kan, benda yang orang tu nak dengar. Right. So dia panggil improve your average. Right. Okay. Ingat, kira jumpa lagi ramai orang. Itu je cara je. Okay. Kalau anda tak dapat hasil yang apa yang anda nak, tanya balik, kan, macam mana saya nak jumpa lagi ramai orang. Okay, macam mana saya nak jumpa lagi ramai orang. So dah habis bab 1. Itu tentang bab 1. Hopefully anda dapat manfaat situ. Yang bab kedua adalah how to get. Ni paling penting, how to get yes. Okay, ada 4 teknik yang utama. 4 teknik yang utama. Okay, iaitu yang pertama ialah melt the ice. Okay, find the hot button, press the hot button and get a commitment. Okay, get a commitment. So melt the ice, kan. Okay, melt the ice ni sama macam dalam TQG kita, form kita buat form. Alright. So
berapa lama kita nak buat form ni. Okay, dalam buku ni cakap lagi lama lagi bagus, lagi lama lagi bagus. Okay, kenapa kita nak buat form? Kenapa tak share barang terus? Sebab apa? Sebab orang membeli kerana dia percaya, kan? Macam mana dia nak percaya? Dia kena kenal. Cara kita nak kenal lah, kita buat form. Right? So nampak kan? Okay, so kita form dulu sebab kita nak dia percaya kita. Right? Ramai saya jumpa orang, walaupun orang tu sekadar berapa harga, tapi you tak form, bagi tahu harga terus, orang reject terus. Okay, form dulu, kan? Kenal dulu sikit. Saya bagi tips macam mana nak form. Saya senang, kan? Ada 3 lah, tapi saya share 1. Okay, cari persamaan. Okay, cari persamaan. Saya pernah jumpa seorang, nama dia lah, ada nama dia seorang, dia duduk Kedah. Right? Saya pun tanya dia, pergi apa? Baru ni kahwin kan tu? Dia kata, kahwin. Husband kerja apa? Tu. Dia pun cakap lah, husband kerja askar. Okay? Apa yang saya cakap, dulu tok saya pun askar kat dulu. Dia askar, dia memang ada sampai tunjuk birat lah dekat dia punya perut tu, pasal dia ada kesan. Dia kena tusukkan. Okay? Tentera British lah macam tu. Okay? Atuk saya dulu. Jadi dia pun rancak. Lepas tu jadi rancak. Apa yang saya buat? I share persamaan. Dia cerita askar, saya cerita pasal askar juga. Cari persamaan. Okay? Kalau tak ada persamaan, jangan tipu boleh. Cari persamaan yang anda ada lah. Okay? Kalau anda tak tahu, anda share kawan anda punya. Nampak kan? Okay. Saya bagi tips kedua lah. Tips kedua saya bagi. Anda nak tahu tak ni? Tips kedua ni. Siapa nak tahu? Tekan 2. Siapa nak tahu? Tekan 2. Tips. Okay. Ada tak ada yang saya ni? 47 orang ni. Yang kes ni lambat sikit mungkin. Okay. Siapa nak tahu tips kedua? Dalam komen 1. Right. Saya. Okay, 2. Okay. Okay, 2. Banyak 2. Okay, okay, terima kasih Soleha, Siti Anaka semua Kak Cik mana? Okay. Okay, Tuan Noah, okay. Kak Nuri Fatila, okay. Kak Su, insyaAllah. Kak Su kita lah kena minta tips kat dia, bukan dia share kita. Okay, so tips yang kedua ialah you share satu rahsia. Tips yang kedua adalah you share satu rahsia. Okay. Share something yang agak-agak orang lain tak tahu. Maksud orang biasa tak tahulah pasal anda. Share satu rahsia, boleh? Ni ada dalam buku neuromarketing kan. Okay, how to find a hot button, dalam buku tu ada. Share satu rahsia tentang diri anda yang orang lain tak tahu. Tolong tulis, siapa yang ada masa tolong tulis. Share satu rahsia tentang life anda yang orang biasanya tak tahu. Baru dah special, baru dia percaya kita. Nampak kan? Contohnya itulah. Okay, boleh. Siapa boleh tolong tulis dekat dalam chat. Share satu rahsia tentang life anda yang anda tak biasa share kat orang lain. Anda share kat dia. Itu cara nak attract orang lain. Okay. Tak ada dalam buku ni. Saya share. Tak ada dalam buku ni. Okay. Yang nombor 2 ialah find the hot button. Ni yang paling penting. Kan? Kenapa nak cari hot button? Sebab apa? Sebab orang membeli kerana kepentingan dia. Orang beli kerana kepentingan. Okay? Bukan kerana harga. Orang beli kerana kepentingan. Okay. Emerald Dr. Bahaki ada bagi satu analogi. Saya rasa analogi tu boleh pakai hot button. Okay? Dia kata kalau lah satu rumah terbakar. Okay? You baru bangun tidur, rumah terbakar, kan? Apa you buat? You pergi bilik air, you pergi mandi dulu ke? Ataupun you lari? You lari terus daripada rumah tu. Lari. Kan? Kita akan lari. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak survive. Okay. Sama kat dalam otak kita pun ada. Dalam otak kita ada kita panggil old brain lah, istilah ada old brain, yang mana dia buat decision berdasarkan survivability. Itulah hot button. Okay. Satu sebab utama yang buatkan dia nak bergerak. Right. So saya ada tulis dalam buku ni lah. Kalau siapa yang dah baca buku saya ni, saya ada tulis dalam buku ni tentang hot button tu. Right. Macam mana huraian dia lah satu. So kalau orang nak buat bisnes ni pun dia ada sebab-sebab dia, kan. Ada 10 sebab. Contohnya orang nak buat bisnes sebab apa? Sebab extra income, financial freedom, ada bisnes sendiri, ada masa lebih, personal development, nak tolong orang lain, meeting new people, retirement, ataupun leave a legacy. Right? Leave a legacy. So setiap orang punya primary motivating factor dia berbeza. Setiap orang tak sama. Ada orang hot button dia kerana nak duit lebih. Ada orang kerana nak belajar benda baru. Tak sama semua. Okay.
That's why penting kita untuk datang big function, penting untuk kita datang event TQG supaya kita terdedah dengan maklumat-maklumat ni. So bila you sembang dengan orang lain, bila you sembang tentang hot button, you ada maklumat, and then you boleh share kan. Nampak kan? Alright. So dalam ni yang best ni, dia cerita banyak situasi yang mana dia ni ajak bisnes tapi orang tu nak benda lain. Okay, dia cerita pasal financial freedom. Orang ni just nak develop diri dia. Tu je yang dia nak. Okay. Jadi disebabkan tu apa, kita STP dia senyap. Sebab apa? Tak jumpa hot button. Jadi jangan assume semua orang perlukan financial freedom. No. Tak semua orang perlukan financial freedom. Tak semua orang berfikir pun pasal financial freedom. Ada orang tak fikir pun, kan? Okey. Tanya. Cara ni tanya. Okey. Apa nak tanya? Ada 5 cara nak tanya. Ada 5 cara nak tanya. Okey. Okey. So macam nak tanya, siapa ada masa boleh tulis kat chat. Okey. Yang pertama ialah tanya, what is your number one priority? Okay, what is your number one priority? Cara nak cari hot button ni sebenarnya dia bukan apply kat bisnes tau, dekat produk pun sama. Contoh bulan ni break maker. Kenapa orang nak break maker? So senaraikan 10 perkara. Okay. So bila kita prospek orang yang contoh dia memang masak, kita tanyalah kat dia, di antara A, B, C, D, E, mana yang nombor 1? The same thing you say sebenarnya. Okay. Saya pun sebenarnya kalau lagi baik kalau satu orang tu boleh kembangkan topik ni pada produk-produk yang lain, you akan rasa best lah share ni. Orang tak berjaya close bukan kerana dia tak pandai, kerana dia tak tahu. Bukan kerana tak boleh cakap, kerana tak tahu, kan? Okay. So get your ideas, get your info. Produk tu memang kena tahu. Tu pertama sekali tanyalah, kan? Contohnya kita cakap di antara kan extra income, financial freedom, ada bisnes sendiri dan lain-lain, yang mana yang nombor 1? Contoh kita tanya soalan tu. Okay. And then kenapa anda pilih tu sebagai nombor 1? Kenapa itu penting? Okay, ini soalan ketiga lah. Soalan keempat adalah apa kesan dia kalau anda tak ada peluang tu. Nombor 5 adalah kenapa anda merisaukan perkara tu. Saya pernah sekali saya STP saya tanya 5 soalan ni memang saya ikut buku betul. Saya tanya 5 soalan ni, ada ABO tu pula dia sanggah saya pula, cakap, kenapa tanya soalan pelik kan, Cik Rahmat dia kata pelik. Saya tanya ni ikut buku ni, dia boleh cakap tanya soalan pelik pula boleh. Okay. Jadi soalan ni penting, soalan ni untuk nak keluarkan hot button ni. Sama kalau anda nak share e-spring, sama tanya, kan, apa yang anda risau? Risau kesihatan, risau pasal bahan tercemar, risau pasal bahan kimia, risau anak you bahaya, apa senang kan? Yang mana yang paling risau itu? Okay. Dia risau pasal anak dia. Sepanjang presentation kita tu sentuh pasal anak dia, macam tu. Okay. So dalam ni dia cerita ada satu orang kadang-kadang kita tanya, dia dalam buku ni saya dia beritahu kan. Dia ada 3 keadaan. Satu keadaan yang mana kalau kita tanya, contoh kita tanya kan, kenapa contoh apa yang menyebabkan you rasa nak pakailah perawat udara contoh. Dia pun explain panjang lebar. Bila you dengar lah apa yang dia explain tu, semua yang dia explain tu, dia sebenarnya dia dah jawab ada soalan 1 sampai 5. Ada orang macam ni. Okay, terutama perempuan lah. Dia cerita semua. Dah ada jawapan semua. You jangan tanya lagi soalan tu. Dah ada jawapan dia. Okay. So ada juga orang yang you tanya kadang-kadang, okay, agak kalau ada satu sebab lah nak buat, contoh saya selalu tanya, kalau ada satu sebab lah nak buat bisnes, apa sebab tu? Dia senyap. Dia tak tahu. Okay. So kalau orang yang tak tahulah, dia nak buat bisnes tapi dia tak tahu kenapa dia nak buat bisnes, you senaraikan. Cara dia you senaraikan. Okay. Tak dalam buku ni, tapi apa yang saya faham, you senaraikan. Lepas tu dia tanya, kalau antara semua ni, mana yang you nak pilih? Nampak kan? Yang keadaan ketiga lah dia bantah. Bantah ni nantilah saya bincang-bincangkan. Sebab dalam 2 ni ada 2 je. Okay. Siapa yang ada PDF buku saya ni, bacalah yang ni. Okay. Saya dia jawab lah dalam tu. Alright. Boleh Boleh. Macam mana nak cari hot button boleh? Semua keadaan cari hot button. Okay. Tapi walaupun kita nak cari hot button ni, kena jawab soalan pertama dulu. Apa yang menghalang kita untuk nak berkongsi dengan banyak orang? Kan? Apa yang menghalang kita untuk kita takut kan? Macam mana atasi ketakutan tu? Itu yang pertama. Okay. Anda ada skill kemahiran yang banyak pun, tapi anda share setiap hari 2 orang 3 orang. No. Cannot. Okay, cannot. Tak boleh. You kena share lagi banyak.
Share lagi banyak. Okay, apa kan? So memang kena dapatkan buku ni. Sebab apa? Sebab dia akan share tu. Yang nombor 2 tadi, nombor 2 hot button, betul? Saya pun tengah tulis satu artikel lah tentang hot button ni. Nanti ada masa tu saya share kat dalam grup Diamond kat UDA. Okay, supaya you all kita sama-sama lah dapat belajar. Okay, ada orang yang panggil buy button, sama sebenarnya, perkataan yang sama tapi dia punya definition dia sama tapi perkataan yang berbeza. Yang nombor 3 lah showing the plan. Okay, so kita cari hot button. Kenapa orang tak berjaya close? Sebab dia tak ada hot button. Dia tanya kenapa you nak share kat dia air fryer? Tak tahulah kenapa. Kenapa dia nak buat bisnes? Encik Rahman dia ni tak semangat lah. Saya tanya dia kan, kenapa dia nak buat bisnes? Tak tahulah. Dia pun tak ada sebab kenapa. Okay, cari sebab dulu. Okay, cari sebab yang buat dia nak keluar daripada rumah dia sebabkan rumah terbakar tadi. Okay, sebab yang utama. Okay, yang ketiga lah showing the plan. Itu antara sebab, mungkin sebab anda sendiri pun tak jumpa. Okay, kita pun tak jumpa sebab kita. Macam mana kita nak cari sebab orang lain? Cari sebab kita dulu. Apa yang membakar diri kita untuk terus bergerak. Yang ketiga lah showing the plan. Showing the plan adalah sebenarnya adalah solusi. Sekadar solusi saja. Okay, saya tu cakap tadi, kalau you dah jumpa hot button dia, just pusing around that hot button tu je. Okay, kalau dia pasal anak dia, daripada awal sampai akhir pusing pasal anak dia. Macam tu. Apa yang related dengan info yang apa yang dia nak tahu. Nampak kan? Itu panggil showing the plan. And then get a commitment. Jadi jangan sekadar anda share je, terus bagi decision. Okay, jadi macam ni lah. Saya baru close set Nutrilight tadi. Antaranya lah saya buat get a commitment ni kan. Jadi macam ni lah saya biasa guna perkataan ni. Ni tips lah, tips. Okay, saya biasa guna perkataan ni, saya akan bagi arahan terus. Saya cakap apa saya cakap. Jadi macam ni lah kan. Saya bagi template ni, you transfer and you share details kan. Malam saya order kan. Kita bagi arahan terus. Okay, boleh Saya nak masuk yang 3 ni sikit, boleh Siapa yang boleh lagi bersama saya? Saya ambil masa lagi 10 minit lagi. 10 minit lagi. Siapa yang boleh bagi bersama saya? Boleh komen? Boleh. Okay, kan. Right? Sebab saya rasa yang ni saya ada nak sentuh sikit pasal yang nombor 3 ni lah apa? Dan yang 3 ni lah pasal 6 strategic skill. 6 kemahiran yang strategik untuk kita nak present. Okay? Saya nak bagi tahu, saya nak umum kat sini lah. If you all ada jumpa buku yang tentang strategic skill, tolong bagi tahu saya boleh. Sebab saya tengah tadi study topik ni dan saya tengah kembangkan. Saya tak jumpa lagi. Bukan saya tak jumpa, saya kuranglah jumpa bahan-bahan rujukan. Okay? Pasal strategic skill untuk presentation. Okay? Dalam ni ada cerita 6 perkara ni sangat-sangat penting. Siapa yang boleh tolong saya, tolong tuliskan lah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Arif, Puan Siti, Nur Sheila. Okay, 6 skill yang powerful yang anda boleh guna waktu anda nak present. Okay, yang pertama ialah bridging. Right, bridging. Kenapa kita punya presentation tak power, atau kenapa kita bila kita approach orang, kita share ke orang lain, kenapa orang tak beli? Kenapa orang tak tertarik? Kenapa orang akan bagi sebab nanti dululah, kenapa dan sebagainya. Okay, sebab apa? Yang pertama sekali adalah anda tidak buat bridging. Apa yang jadi adalah bila anda sembang dengan dia, okay, anda terlalu cepat untuk nak bertanya soalan. Anda terlalu cepat untuk nak bertanya soalan. Cik dari mana? Asal mana? Kerja apa? Okay, terus tanya soalan kan. So anda, bila anda cakap macam tu, dia macam apa? Dia macam anda tak jumpa macam mana? Dia macam dia tak membuatkan dialog tu terus bergerak. Anda jadi macam static. Okay. Dan lama kelamaan dia akan rasa macam dia akan rasa frustration lah. Dia akan rasa kecewa dan dia akan rasa apa? Macam dia soal siasat. Okay, kan soal siasat macam tu. Cik, di mana? Asal mana? Apa cik buat? Suara lebih. Okay. So apa yang nak buat? Sama juga bila kita nak korek masalah orang lain. Ni saya bagi tips sikit kalau orang yang nak follow up lah. Kalau anda nak korek masalah orang lain, kan? So, tak ada masa macam tu. Kan? Anda buat bridging ni. Okay? Apa yang anda buat lah anda tanya dia, kan? Sekarang ni apa yang you buat? Gitu. Okay? Sama juga dengan bridging tu.
Contohnya orang cakap, okey, awak ni kerja sekarang ni kerja apa contoh? Kan, sekarang ni buat bisnes apa? Saya buat bisnes komputer. Contoh. Tanya dia, bisnes komputer tu macam mana Itu panggil bridging. Oh, bisnes komputer saya ni macam ni apa? Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Dalam presentation, kita nak dapat maklumat sebanyak yang mungkin. Kalau bahasa orang murid tu panggil bau boleh pancung. Kan? Dapat maklumat sebanyak mungkin. Cara nak dapat banyak maklumat sebanyak mungkin adalah anda wujudkan bridging ni. Iaitu apa? Anda tanya dia, macam mana? Contohnya macam mana kan? Lepas tu contoh. Okey. Apa yang dimaksudkan tentang tu? Nampak? Itu dipanggil bridging, boleh. So macam mana cara nak buat bridging? Kalau jumpa depan anda boleh keluarkan tangan macam ni. Itu. Jadi maksud dia macam mana? Okey. Boleh. Musa pertama, bridging sangat penting. Kena buat. Dalam WhatsApp pun kena buat lah. Cik duduk mana? Saya duduk kat Kajang. Oh. Apa panggil apa? Saya pun tinggal dekat-dekat je dengan Kajang. Saya duduk kat Semenyih. Saya duduk kat Semenyih sekarang. Kan? Kajang tu dekat-dekat yang mana? Saya soalan tu. Nampak Okey. Harap anda nampak kat sini. Saya rasa macam cakap seorang tapi harap anda nampak kat sini. Okey, boleh. Yang next adalah head nod teknik. Jadi kita anggukkan. Okey. Antara yang kita buat lah ini kalau kita jumpa depan lah, kita tanya, oh macam tu kita angguk. Okey. Ataupun apa ya? Isn't it apa Melayu Okey. Kita anggukkan kepala. Oh, saya faham macam tu. Okey. Jangan saya faham diam angguk kepala sikit. Alright. Yang nombor 3 lah minimal encouragement. Okey, minimal encouragement ni apa? Perkataan-perkataan yang sedikit tapi dia bagi dorongan ke orang lain untuk terus bercakap, terus bertutur. Kenapa kita tidak boleh close? Sebab kita tak cukup maklumat kita tak cukup maklumat terhadap orang lain yang membolehkan dia untuk yang untuk kita jumpakan sebab utama untuk dia buat sesuatu. Kenapa kita tidak boleh close? Sebab kita tak jumpa sebab utama yang membolehkan dia untuk nak buat keputusan. Okey. Yang kedua lah, sebab anda push orang yang sedikit lah. Kan, tu jangan lupa, So antaranya lah, sebab apa? Sebab kita berbual tu terlalu sikit. Kita bimbang. Kita terlalu sikit lah. Kita berbual tu sikit. Kita korek hot button orang lain tu terlalu sedikit. Kerana apa? Kerana perbincangan tadi ni tak cantik. Atau tak cantik pun tidak natural dipanggil. Okay. So antaranya kita buat minimal encouragement. Minimal encouragement ni macam mana? Contohnya I see. Oh, I see. I see apa? I see macam tu. Oh, macam tu. Contoh kan. Contoh kalau ada berpalat. Oh, iya ke? Contoh. Okey. Boleh bagi tahu lagi. Macam mana tu? Contoh. Nampak Ini panggil minimal encouragement. Bercakap dalam keadaan mendorong orang lain untuk terus bercakap. Nampak? Penting tak benda ni? Penting. Sangat-sangat penting. Okey. Dan saya punya masa pun dah habis. Okey. Masa pun dah habis. So tolong anda semula dapatkan buku ni. Yang last sekali adalah pasal pacing. Pacing So pacing ni apa? Pacing ni saya bagi 4 lah. Yang pacing ni apa? Pacing ni maksudnya kita sinkroni kan. Tak payah. Bahasa mudah macam ni lah. Pacing ni maksudnya apa? Maksudnya intonasi ataupun naik suara naik turun ataupun kelajuan kita bercakap dalam sesuatu. Dia macam ni. Kalau anda dengar hari ni saya cakap, anda rasa saya bercakap ni bukan kata boring, tak boleh. Saya kalau boring tu maaf lah. Okay. Kalau anda dengar saya cakap ni, anda rasa apa? Anda rasa teruja tak untuk nak baca buku ni? Anda rasa saya teruja tak untuk nak kongsi? Kan anda rasa biasa-biasa je? Cuba boleh komen dekat chat untuk. Ini saya nak bagi tips yang last sekali tips. Okay. Saya tak pasti yang bantu anda ke tak. Saya rasa nak tahu lagi. Saya nak tahu lagi. Betul. Puan Faziana, saya tak pasti bantu anda ke tak, tapi hopefully dia bantu yang last kali ni. Teruja. Okey. Teruja sangat. Terima kasih Kak Muna. Terima kasih Tuan Anwar. Okey. Jangan sedang. Okey. Saya kena improve lagi tu sedang. Diamond pun kata bagi like je. Okey. Cikgu sharing. Okey. So mungkin sebagai orang akan rasa apa? Oh, rasa teruja. Okey. Apa yang buatkan seorang tu teruja adalah pacing tadi. Okey. Ini last tip saya bagi. So kenapa kita tak apa nak berjaya dalam kita
dapat dengan point, tapi dengan point tu rasa nak baca sendiri. Okey, terus order buku. Okey, bagus adik ni, SP adik ni terbaik. Okey, hasil apa yang membuatkan orang tertarik dengan kita punya presentation adalah antaranya lah, okey, first impression. The first time kita dengar orang tu cakap, okey, kita rasa tertarik, kita nak dengar lagi. Apa yang boleh buatkan orang tu tertarik dengan orang, kita nak dengar lagi orang tu lagi adalah, okey, pacing tadi. Right, pacing. So kalau saya perasan dekat sini lah, kita diamond kita present ke kan, kalau saya paling nampaknya lah emerald. Kalau dia kata diamond lah, bakal diamond kita Dr. Baihaqi, diamond Dr. Zikri tu kan. Macam mana dia orang cakap kan, dia orang laju cakap. Okay? Bukan semua keadaan perlu laju, tapi laju tu membuatkan kita nampak macam excited lah presentation ni. Saya excited lah. Okay. Jadi tips saya lah yang terakhirnya, saya ada kongsi sebagai ibu saya, tips saya yang terakhir lah. Saya tak pasti membantu anda ke tak. Kalau bantu, Alhamdulillah. Kalau tak bantu, saya minta maaf lah. Okay. Ialah pada peringkat awal ataupun 10 minit yang terawal bila kita present. Hari ni saya share mengajar kan. Tapi keadaan lain-lain, kalau saya present produk, saya buat cara yang lain sebenarnya. Adalah pada 10 minit terawal, anda cuba lajukan pace tu lajukan, tinggikan sikit suara waktu anda nak present 10 minit terawal. Saya ambil contoh kan, contoh atmosphere scan kan, atmosphere scan. Okay, anda lajukan. Ada 3 sebab kenapa tuan-tuan kena dapatkan atmosphere scan ni. Yang pertamanya adalah bla 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 bla. Contoh. Okay, laju jangan sampai tak faham lah. Laju jangan sampai tak faham. Okay, laju yang ada, kalau ada orang cakap laju yang sedang-sedang yang orang boleh faham. Baik. Atau panggil pace. Last sekali, kenapa saya cakap kan, anda kena ikut anda punya upline. Sebab apa? Upline anda adalah aplikasi semua ilmu dalam buku ni. Aplikasi, manifestasi, upline anda semua manifestasi dalam buku ni. Kenapa nak kena baca buku? Kalau anda tak baca buku, anda tak faham kenapa upline anda buat macam tu lah. Anda tengok upline anda buat, tapi anda tak faham apa. Anda just tahulah. Anda tak faham. Rupanya dia paste. Rupanya dia correct hot button. Rupanya dia buat apa? Dia buat bridging, dia buat minimal encouragement. Okay? Kita kena sama-sama lah usaha, insya-Allah. Sama-sama kita baca, tambah ilmu, okay, supaya kita faham tentang kejayaan orang lain. Okay? Dan bila kita belajar kejayaan orang lain, kita boleh atasi dia, kita boleh kurangkan kesilapan dan kita boleh terus berjaya. Okay? Tapi nak tak nak pun, last sekali lah, nak tak nak pun, kalau siapa yang menulis lah, siapa yang tulis ada catat ni 6 power skill presentation ni, yang nombor 4 dan 5 ni lah. Yang nombor 4 lah how to, macam mana kita, how to keep eye control, macam mana kita melihat dia lah. Okay? Contoh saya ni, saya akan cuba lihat saya punya kamera kat saya kat sini. Okay? Ini saya punya cermin. Saya akan cuba lihat eye control. Yang 4 lah eye control, yang 5 adalah mirroring. So kita cuba jadikan sama dengan dia. Okay? So boleh. So last message saya tu, sebab saya nak kata, cubalah kalau anda free petang, sama-sama dengan dengar kita punya sharing daripada leader-leader kita yang hebat yang dalam ni. Okay? Saya tak pasti ilmu yang saya share ni bantu anda ke tidak. Okay? Tapi yang saya pasti ialah kan, ilmu tu adalah baik. Ilmu tu adalah manfaat. Okay? Anda guna tak guna, itu punya decision. Kalau anda guna, ia manfaat untuk anda. Kalau anda tak guna, kan, ilmu tu pun sendiri manfaat. Okay? Tak ada ilmu yang tidak manfaat. Okay? So saya. Okay, terima kasih semua kerana hadir. Okay? Alhamdulillah kita dapat habiskan. Topik yang last sekali, dia ada topik yang last sekali ni, tapi saya tak kongsi lah. Topik last sekali adalah pasal body language. Okay? Yang pun penting juga. Okay? Tapi tak apa, yang paling penting adalah, okay, baik, jumpa lagi ramai orang, atasi ketakutan kita diri sendiri. Be stronger, be a better you. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Tak sempat kita nak bincang kan. Sebenarnya saya nak bincang ni. Tak sempat nak bincang, tak apa. Okay? Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana hadir ke sharing petang ni. Terima kasih.